Salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya, Puan Tong Swat Song untuk belajar bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Kita akan belajar subtajuk yang pertama iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Apa itu sains? Apa itu sains? Bolehkah anak-anak pelajar menjawab persoalan saya, apa itu sains? Cuba kita lihat gambar-gambar yang terdapat di sini. Iaitu, apa dia? Kejadian, fenomena, semula jadi. Jadi, sains sebenarnya merupakan satu disiplin ilmu ataupun satu bidang ilmu yang melibatkan pemerhatian dan menjalankan eksperimen secara sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Apa kepentingan sains dalam kehidupan seharian? Jadi kita boleh lihat dia ada beberapa kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Antaranya menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih, penciptaan satelit menyebabkan komunikasi kita menjadi lebih cepat dan juga efektif. Contohnya kita boleh lihat siaran langsung ataupun siaran live. Sains juga dapat meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga ataupun pestisid dan penggunaan kaedah penanaman yang baru, iaitu contoh kaedah hidroponik, iaitu menggunakan medium air, ataupun aeroponik menggunakan kaedah tergantung di udara. Sains juga telah menyebabkan penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan, yang mana ia dapat membantu kita untuk mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Di sini kita boleh lihat terdapat 6 bidang sains, iaitu fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Fizik adalah sebenar kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Contohnya dalam bidang kejuruteraan, tenaga elektrik, contoh macam mana tenaga elektrik dihasilkan. Dalam bidang biologi pula adalah kajian tentang benda hidup. Bio tu sebenar adalah bermaksud benda hidup. Logi itu adalah kajian. Biologi bermaksud kajian tentang benda hidup. Contoh bidang biologi, zoologi, microbiologi, fisiologi dan juga botani. Bidang kimia pula merupakan kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Contoh kalau semasa sekolah rendah, macam mana kita nak tahu sesuatu tu bersifat asid atau alkali? Kita akan menggunakan contoh kertas litmus. Kertas litmus merah ataupun kertas litmus biru. Itu di bawah bidang kimia, iaitu kait dengan kajian tentang jirim ataupun tindak balas yang berlaku. Contoh farmakologi, forensik dan juga toksikologi. Bidang yang seterusnya ialah bidang geologi, di mana kajian tentang batuan, tanih dan mineral.
Contoh kita boleh lihat geokimia, geomorfologi dan juga geofizik. Bidang yang seterusnya di bawah bidang sains ialah astronomi, iaitu kajian tentang planet, bintang dan juga objek-objek yang terdapat dalam alam semesta kita. Contohnya meteor, asteroid dan sebagainya. Contoh astrofizik. Dan bidang yang terakhir ialah meteorologi, kajian tentang perubahan cuaca dan juga iklim. Contoh hidrometeorologi. Itu kita boleh lihat ramalan cuaca dan sebagainya. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap anda boleh faham apa yang kita bincangkan. Sekian, terima kasih.